already learned double integrals over rectangular regions, where all the limits are constants. However, in this case, double integrals over non-rectangular region ni, one of the limit will be function, okay? Or in other words, I can say that the inner limit should be functions. This is the inner limit. So let's take a look at the type 1 integration. Type 1 means dy dx. Okay, dy dx. dy dx. So the inner limits, ni inner limits kita. This is the inner limit, must be in terms of function. Okay, so the inner limits representing the lines, garisan. Okay, and the outer limit, okay, outer limits kita belongs to X lah. So untuk outer limits ni dia mewakili titik-titik ataupun koordinat. Points lah. Points. Gitu. Okay. You kena ingat macam ni. Inner limit mewakili garisan, sempadan garisan graf tu. Okay. And then outer limit ni mewakili koordinat. Titik-titik sebab dia just kadar constant. A dengan B. Okay. And then bila saya kata dy dx, you have to bear in mind region kita, alright. Region adalah daripada limit ini adalah region R. Region memang kita ambil daripada limit, itu you kena ingat lah. Okay. Bila saya kata dy dx, itu bermaksud movement kita punya graph tu, kita nak tahu sketch graph kita tu, keyword dia punya tips ni ialah guys, kalau dy dx, movement kita adalah daripada bawah ke atas, bottom to top. Okay, bottom to top. Maksudnya garisan tu, sempadan tu daripada bawah ke atas. Alright, itu untuk type 1, dy dx. Untuk type 2, dx dy, dx dy, the inner limits are function, iaitu function terhadap function x lah, x equals to apa y, macam tu. Okay. And then outer limit jadi constant pada part cy lah. Okay, so macam sama macam tadi, inner limit representing lines, outer limits representing points. Okay, kalau tadi dy dx, dia punya movement region tu daripada bottom, bawah ke atas. Okay, kalau dx dy, part cx ni, of course lah daripada kiri ke kanan Maksudnya garisan sempadan region tu, daripada left to right. Okay. So kita buat exercise 4.3. Keywordnya tengok depan tu madam. Tengok dx dy ataupun dy dx. Tengok yang depan, betul lah, tengok yang dy. Kalau type 1 dy lah kan, macam tu. Betul lah tu, tengok yang inner. Senang cakap tengok yang inner. Sekejap, saya highlight sikit lah. Tengok yang ni. Gitu. Tengok ni. Okay. So exercise 4.3. Kita buat yang paling simple dululah guys. Question number 1. And then guys, untuk topik non-rectangular region ni, you tak boleh simply switch the position tau.
Apa maksud saya ialah, kalau sebelum ni dalam rectangular region, dy dx tukar kepada dx dy senang, you tukar je you punya limit kan. Tapi untuk kes dalam rectangular region ni tak boleh main tukar je tau. Dia ada cara dia. Kita guna teknik reverse order of integration. Okay, nama dia reverse order of integration. Nanti saya akan tunjukkan cara dia lah. And then reverse order of integration tu masuk final exam. Memang masuk lah ni final. Okay. Jom kita buat first question dulu. Soalan ni dia suruh sketch region. Dia kalau you tak, dia sebenarnya kalau you tak, kalau dia tak mention suruh sketch region, tak payah sketch pun tak apa. Tapi kalau nak reverse order wajib sketch region. Baru you tahu graph you tu betul ke salah. Sebab kalau you tak sketch region, possibilities untuk you jauh bagi limit yang salah tu tinggi. So make sure you know how to sketch the region lah. Okay. So jom kita buat soalan nombor 1 ni yang paling simple sekali dulu supaya you faham konsep dia. Okay, as I mentioned earlier, nak sketch region kita tengok limit. Okay, so first of all, you tengok dulu inner limit kita, inner integration kita adalah terhadap y. So y daripada bawah ke atas saya kata tadi kan? Bawah ke atas. So garisan bawah, garisan atas. Alright. So from here, y adalah daripada x squared over 2 sehingga ke x. So from this interval or limits, we can come up with two equations lah. Okay, maksudnya satu persamaan yang pertama, y1 equals to x squared over 2. Y yang kedua adalah sama dengan x. So you ada dua equation sekarang ni. Ini yang saya katakan function tadi tu, limit dia function. Okay, and then untuk x adalah just constant. X tak ada issue lah. X hanyalah nilai daripada 0 ke 2. Okay, so jom kita plot graph berdasarkan equations kita ni. Yang ini. X kuasa 2 per 2 dengan y equals to x. Ni x, ni y. Okay, so y equals to x squared over 2 is a parabola graph. Senyum ke atas kan? So dia macam gini lah. Macam tu. Okay, dia senyum. X kuasa 2 per 2. Okay. And then kita ada satu lagi graph. Y equals to x. So y equals to x. Yang ni. Garisan tu. Okay. So now, macam mana nak tahu titik intersection ni guys? Caranya adalah kita samakan kedua-dua equation tu. Satu y sama dengan x kuasa 2 per 2 tadi kan. Satu lagi y sama dengan x. So you kena samakan kedua-dua equation tu. Kau nak tahu titik kat situ tu. So y1 samakan dengan y2. So we will have x squared over 2 samakan dengan x. Jadi you bahagi ke bawah, dapatlah x sama dengan 2. So betul lah nilai dia x sama dengan 2 kat sini. Betul lah, that's why dia punya... Macam mana dapat x sama dengan 2? X ni, x yang ni you bawa ke bawah bahagi. Sekejap X kuasa 2 bahagi X, 2 tu bawa naik atas. Macam biasa, manipulation biasa. Lepas tu cancel X bawah tu dengan atas tu ke? Cancel lah. Masya Allah. Engineer sekalian. Ini matematik biasa ni. Okay madam. Macam mana you all ni? Engineer kot. X equals to 2. Boleh?
Boleh. Boleh. Alright. So now, okay, so 0 sampai 2 lah. Betul lah. Nilai X 0 sampai 2 kat sini 0. Alright. So apa yang saya kata tadi garisan lines tu, you tengok betul lah. Ini memang lines. Lines. Betul tak dia lines? Garisan bawah, lines, y equals to x squared over 2. Garisan atas, lines juga. Lepas tu, yang x ni adalah constant. So dia titik je 0 dengan 2 ni. Faham tak? Faham. Lepas tu, kenapa saya kata bila dy dx, movement kita daripada bottom to top, bottom to top. Kalau you tengok, garisan bawah hingga ke garisan atas, bottom to top. Limit bawah ke limit atas, itu maksud saya. Bottom to top tu. Understand? Faham. So ini adalah you punya region. Okay. Jomlah kita proceed integration dia. 0 sampai 2. X squared over 2 until x squared y. Dy dx. Okay. So 0 until 2. X squared tu just a constant sebab kita integrate terhadap y dulu kan. So dia akan jadi y kuasa 2 per 2 lah. Y kuasa 2 per 2. Gantikan nilai. Gantikan nilai y sama dengan x dengan y sama dengan x kuasa 2 per 2 tu. Dx. Madam, Ya saya. tu ada x square. Mana? Oh x kuasa 2. Thank you. Alright. Okay. So gantikan dalam y ni. Alright. So kita akan dapat 0 sampai 2 x kuasa 2 ni. Gantikan y sama dengan x, dapatlah x kuasa 2 per 2 kan. Tolak x kuasa 2 per 2 kuasa 2. Dia akan jadi x kuasa 4 lah. Per 4. Lepas tu per 2 gini kan. Dx. Macam tu. So you all akan dapat 0 ke 2 x kuasa 2 dia jadi x kuasa 2 per 2 tolak x kuasa 4 per 8 lah. Dx. So darab masuk dalam. We will have 0 until 2 x to the power of 4 over 2 minus last pula. Minus x to the power of 6 over 8 dx. Okay. Pada darab masuk ni. Madam, Ya. yang x kuasa 4 per 8, memang per 8 lah bawah tu. Okay. Okay. So bila you integrate dapat apa? X kuasa 5 per 10. Right. Kan? Per 5. So jadi 2 kali 5, 10 lah. Tolak X kuasa 7. 7 per 56. Faham ke tak apa saya buat ni? Faham. Alright. So, you gantikan nilai 2 tu dalam X tu lah. Okay, you ada calculator. Cuba tu keluarkan calculator. 32 per 10 tolak 2 kuasa 7. Berapa 64, 128 128 per 56. Dapat berapa? 3 per berapa? Ke bukan? 32 per 35. 32 per 35 Alright. Betul kan? Okay, 32 per 35. Okay, so next kita buat soalan ni, nombor 3. Copy. Paste. Okay, yang ni terhadap X pula. Dx dulu. Nampak tak? So X dia ada 2 equation lah. Satu, X sama dengan 0. Kejap
X daripada 0 sampai Y. So dia ada dua equations. Satu X sama dengan 0, satu lagi X sama dengan Y. Okay guys, kan saya pesan tadi, bahagian inner limit ni dia mewakili lines kan, garisan kan. Okay, so bila you jumpa X sama dengan 0 macam gini, dia adalah Y axis, paksi Y, garisan paksi Y tu. So kalau you jumpa Y sama dengan 0, itu adalah garisan paksi. Macam ni madam? Macam ni? Okey, kalau boleh. X sama dengan 0, dia bermaksud garisan tu adalah paksi Y, Y axis. Memanjang dekat Y tu lah kan? Ya, betul. memanjang dekat Y. Garisan dia Boleh. adalah paksi Y. Tapi kalau Y equals to 0, dia akan jadi XX. X axis lah. Faham Faham. Okey. So dalam kes ni, paksi Y constant je. 0 sampai pi. So Y, tak ada apalah. Y daripada 0 sampai pi. Okey. Yang kat luar tu dia akan jadi constant lah. Dia memang Outer dia. constant. Pi ni constant Outer je, tu bukan memang function dia akan okey. Dia tak boleh belah luar tu function. Haram. Jenayah matematik tu. Tak boleh. Belah luar outer limit tak boleh function. Dia wajib constant. Sebab kalau you letak function belah luar, final answer you akan dapat function. Which is wrong lah. Okay. That's why So, outer limit tu jawapan wajib kalau- constant. Sepatutnya jawapan akhir tu mesti dapat nombor constant lah kan? Mesti dapat nilai lah. Number. Sebab the outer limit tu constant kan. Okay, so jom kita plot graf ni. X, Y. Okay. So kita ada X equals to 0. Saya dah pesan tadi dah. X equals to 0, saya kata Y axis. So Y axis. Kita pun buatlah lorek. Ni satu garisan kiri ke kanan. Jap, before that. Bila kita dx dy from left to right garisan kiri ke kanan. Left to right. Kalau tadi dy bottom to top. Ini dx left to right. So ni garisan kiri. Gitu. Paksi Y sebab x equals to 0 ni. Lepas tu garisan yang kedua adalah persamaan x equals to y. So garisan yang sebelah kanan adalah yang ni lah. Persamaan garisan x equals to y. Macam tu. Okay. Lepas tu y equals to pi. Ni y equals to 0. 0 lah kan titik. 0. Until y equals to pi. Let's say pi dekat sini lah. Y equals to pi. So of course lah kita dah tahu dah. Kita punya region mesti left to right. Mesti left to right. So garisan kiri ke garisan kanan. Left to right. So of course lah. Kita punya region tu. Ini buatlah dotted macam ni. So kita punya region ni lah. So garisan left to right. Ini adalah titik. 0 sampai pi. Understand? Faham madam, faham. Okay, good. So, jomlah kita integrate benda lah ni. Kosong sampai pi, 0 sampai y cos x. Y cos x dx dy. Okay, so samalah dengan 0 sampai y tu constant letak kat luar sebab kita nak integrate terhadap x sekarang ni. So integrate cos dapat apa guys? Sin. Sin. Positif ke negatif? Positif. Positif, okay good. So sin x. Substitute 0 dengan y lah. dy. So you kena gantikan dekat x tu sebagai y. So 0 ke pi you dapatlah y sin
y minus sin 0 dy. So sin 0 kita tahu dia bersamaan dengan kosong, so dia boleh cancel. So you all dapatlah sin Y. integration. Kosong ke pi y sin y. Lepas tu, macam mana nak solve ni? Kita boleh Ni guna kena guna tabular tabular method. method kan? Yes, tabular method. Okay, so which one to be differentiated? Y. Saya punya pen ni tak keluar-keluar in dia. Sekejap Differentiate, integrate. Saya punya sekarang ni, Kuantan kan PKP kan. Kita kan satu Malaysia PKP kan. So lecturer UMP semua kena work from home tau. So sekarang ni saya dekat rumah lah. In case kalau terputus-putus, bermaksud saya punya internet problem lah guys. Saya beritahu awal-awal lah ni. Okay, so kita differentiate y and then integrate, kita integrate sin y lah. Alright. So now differentiate. Tapi belah kiri method tu, Media tulis apa? Bukan. Masya Allah, tabular method. Saya kan dah ajar dalam chapter tu. Okay. Okay, so differentiate y kita akan dapat 1, differentiate 1 dapat 0. And then jangan lupa sebelah kanan plus Positif. minus plus. Minus. Selang-seli Okay, so integrate sin y dapat apa? Negative cos. Negative cos y. Integrate negative cos? Negative sin. Negative sin y. Alright. So, kita kena darab macam ginilah. Ya Allah, ribut kuat rumah saya. Dengar ke? Dengar ada. Sini pun Dengar ribut ke dengar suara saya? Dua-dua. Dua-dua. Ribut dengan macam mana? Itulah saya dah duduk tepi tingkap ni. Masya Allah. Negative y cos y tambah sin y. So gantikan kosong sampai pi. Okay. Lepas tu dia akan jadi negative pi cos pi tambah sin pi tolak 0 lah. Kan? Tambah sin 0, 0 jugalah. So kita ada cos pi is negative 1. Sin pi is 0. So you akan dapat negative pi darab negative 1 jadilah pi. Dah lah. Siap. Okay. Next saya nak ajar. Okay, sekejap. Before that, kita buat soalan nombor 6 ni. Sekejap guys. Dah hang pula. Tak keluar pula guys. Sekejap keluar pun dia. Copy. Paste. Okay. So evaluate. Kita ada 3 equation sekarang ni. Okay, region kita 4/x dengan y equals to x and x equals to 4. Buat ke bawah lah, senang. Macam ni. Okay, so jom kita plot kita punya region. First, we have 4/x. So the graph would be like this. So dia kecerunan positif and rational function. Macam ni lah lebih kurang. Lepas tu macam ni. Okay. Lepas tu kita ada, ni yang tadi. 4/x. Lepas tu kita ada y equals to x.
So you kena ada satu garis lurus macam gini lah. Okay. Lepas tu x equals to 4. Sudah nak tahu kat mana kedudukan x equals to 4 ni. You kena cari dulu. Ni koordinat ni sama dengan berapa ni? Intersection dia. So macam mana nak cari? Saya ajar macam mana tadi? Samakan madam. Y- Samakan. Ya, samakan kedua-dua equation tu. So y1 samakan dengan y2. Y1 adalah 4 over x samakan dengan x. So dia jadi apa? X kuasa 2 sama dengan 4. Plus minus 4. Plus Yeah. minus 2. X equals to plus minus 2. Alright. So kat sini 2. Kat sini negatif 2 lah. Okay. Bila dah tahu position 2 kat situ, kita dah tahulah. Ya. Dekat mana? Equation mana yang madam dapat yang melengkung tu? Yang melengkung pi 4 per x. Y sama dengan ni. Y sama dengan 4 per x. Okay. Saya padam balik. Ni. Y sama dengan 4 per x. Gitu. Memang dia punya graf macam tu Ya. You all bukan dah belajar ke sekolah menengah? Ni rational function ni. Kalau gradient dia negatif, misal kata negatif 4, dia duduk belah sini. Oh, belah sana. Okay. Belah sini. Takkan dah lupa. Sekolah menengah kan belajar kan? Okay. Sama dah. Macam tua sangat je bunyi lama tu. Okay, jom. Next, kita nak plot kita x equals to 4. Dah tahu dah 2 dekat situ. Of course lah 4 belah ke kanan lagi kan. So 4 ke kanan lagi lah. Let's say 4 kat sini. You pun buatlah macam gini. Okay. Now, kat mana you nak locate region you? Antara 2 dengan 4 belah dalam tu. Belah dalam mana? 1 ke 2? 1. 1 Okay, sebab dia bounded by these 3 region. Ada 3 garisan ni. 3 sempadan. So, this is the region. Okay, now my next question. Nak selesaikan soalan ni, you nak guna dy dx ke ds dy? Dua-dua boleh guna sebenarnya. Cuma saya nak tanya you all, yang mana lebih mudah you rasa? Dy dx ataupun ds dy? Apply yang saya ajar tadi. Maksudnya inner limit mestilah garisan. Pergerakan kalau dy dx bawah ke atas, kalau ds dy pergerakan daripada kiri ke kanan. You pilih ds dy ke dy dx? dy dx. Jawapan dia dy dx lah. Sebab kalau you perasan dy dx dia akan bergerak daripada bawah ke atas terus macam gini kan. So yang bawah ni adalah garisan, yang atas ni garisan jugalah. Macam tu. And then kiri kanan tu titik je. 2 dengan 4 ni kan terus titik macam tu. Senang lah. Okay, kalau you nak guna ds dy boleh. Tapi you kena pecah 2 region ni. Dia jadi part A, part B. Lepas tu kena tambah. Complicated sikit lah. Okay, so that's why saya kata you kena pandai tengok region tu. Alright, so now type 1 lah. Kita solve guna dy dx. Okay, so kita ada integration daripada xy kan, function tengah-tengah dia. Dy dx. So y daripada bawah adalah persamaan 4 over x. Limit y atas adalah y sama dengan x. And then limit of x titik 2 ke 4. Okay. So we can proceed with the integration lah. 2 to 4. Okay, integrate terhadap y. So x bawa keluar. Dia akan jadi y squared over 2. Substitute x dengan 4 over x dx. So we will have jadi x kuasa 2 per 2 tolak 4 kuasa 2, 16. 16 bagi 2, 8 per x kuasa 2 lah kan. Dx. Lepas tu you all akan dapat x kuasa 3 per 2 tolak 8 per x dx. Lepas tu dia jadi x kuasa 4 per 4 darab 2 jadi 8 lah. Tolak 8 ln x. Gantikan 4, gantikan 2. 4 kuasa 4 berapa? 256
Astaghfirullahaladzim. 256 tolak 8 lon 4 tolak 2 kuasa 4 16 kan? 16 per 8 tolak 8 lon 2. Yang Dua lon tu lima boleh enam. kira terus masukkan kereta. Macam mana? Yang 8 lawan 4 tu. 8 lon 4 ha? Boleh kira masuk dalam terus tekanan kita. Dia dapat point. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya terima je jawapan puluhan pun. So 256 per 8 ni tolak 16 per 8. 256 berapa ya? 25, 3 kali 4, 20. 3 kali 8, 24. So 32 tak? 32, 16 bagi 8, 2. So 30. Tolak 8. Tolak 8. Lon. Saya nak tambah 8 lah. Tambah 8. Jadinya lon 2 ni positif tolak lon 4 kan? Macam tu. So 30 tambah 8 lon 1/2. Kan tak faham pula. Lon 2/4. So 30 tambah 8 lon 1/2. Jawapan dia 30 tolak 8 lon 2. So ini samalah dengan 30 tambah 8 lon 2 kuasa negatif 1. 30 tolak 8 lon 2 lah. Tak apa guys, jangan risau. Dalam final exam, tak payahlah pening-pening nak modify equation whatsoever macam gini. Letak je nombor dalam perpuluhan, saya terima. Jangan risau. Okay? Okay. Okay. Alright, apa lagi? Okay, jom kita tengok soalan reverse order. Reverse order of integration. Tengok soalan number 16. Okay, question number 16. Okay, dalam soalan, dalam exercise ni, dia tak bagi function tau. Ni kalau you perasan dia tak ada function ni, tak tahu apa function dia. So untuk soalan ni, dia just nak you tukar je lah limit tu. Express the integral as order by reversing the order of integration. You kena reverse order. Tapi dalam final exam, selepas you reverse order tu, you kena compute. Maksudnya dalam final exam, dia adalah function ni. Dia bagi satu function lah yang you kena solvekan dengan reverse order. So make sure baca soalan betul-betul dalam final exam nanti Sebab soalan final exam tu kalau dia kata reverse order tapi you tak guna reverse order, you bagi jawapan you akan salah. Tak boleh. Kalau dia kata reverse order, you kena guna reverse order lah. Right? Okay, lepas tu jom kita buat soalan 16 ni. In fact dalam final exam nanti, you tak boleh nak solve pun equation tu kalau you tak reverse order. Maksudnya bila dikata reverse order tu, kenalah guna reverse order. Okay. Bawah sikit. Reverse order of integration. Okay, soalan ni dy dx. Dy dx. So kita punya movement bawah ke atas. Alright. So bila you sketch graph, macam biasalah. So ada dua equation sekarang ni kan. Ada y equals to 0. Satu lagi y equals to square root x. Okay. So saya pesan apa tadi? Kalau y equals to 0, dia merujuk kepada garisan? X. X-axis. X-axis. Okay. So kita pun lukislah dengan gembiranya. Dalam test nanti jangan panik kalau you nampak square root sign ni. Ni, jangan risau. Benda ni adalah bersamaan dengan apa ni? Kuasa 1/2.
Tak, sekarang ni you nak kena sketch graph kan. So kalau nak mudah, biasanya kita akan sketch graph kuadratik kan. So kita kuasa equal to 2 y both sides lah. So dia Oh. jadi x sama dengan y kuasa 2 lah kan. So bila subjek kita x equals to y squared, kuadratik kita akan menghadap paksi x lah. And then dia positif, so dia akan jadi sebelah kanan. Macam gini kan. Macam gitu. Okay. Lepas tu kita ada paksi y equals to 0. Y equals to 0, saya pesan tadi bermaksud x exist. So x exist, ni x exist. Okay. So kita punya region, kan kita tahu garisan bawah ke atas ni, bottom to top, bottom, top. So you tahulah ini daripada bawah ke atas. Macam tu. Okay. So now kita nak tengok koordinat x. X daripada kosong. So kosong ke 4. Okay, so 4 macam gitu. So kita tahu dah ada 4 kat sini. So this is the region. Macam tu. Okay, dah selesai lukis region ni. Tadi from bottom to top. You nak tukar, kita punya objektif sekarang ni, kita nak tukar jadi dx dy. fxy. So, nak tukar dx dy, dia adalah pergerakan daripada left to right. Macam gitu. Okay, left, right. So, anak panah you ni, tukarlah. Dia akan jadi daripada left to right. So, left, garisan left. You kena identify garisan left awak yang duduk kat bawah ni x sama dengan apa. Garisan right, kanan, x sama dengan apa. So garisan left, garisan yang ni kan. Garisan yang ni adalah hak milik y equals to square root x kan. So x sama dengan apa? Madam. Ya. So kita boleh je lah sebenarnya tukar dia punya anak panah tu. Tapi kita kena tukar yang dx dy tu sekali Kita punya objektif sekarang ni nak tukar. Reverse order, itu tujuan reverse order ni, kita kena tukar. Oh, okay. Itu saya ajar awak tu. Mula-mula kita lukis berdasarkan dy dx, lepas tu kena tukar. Jadi dx dy pula. Graf tu tak graf yang sama. Graf tak berubah. That's why saya kata soalan yang sama boleh solve guna dy dx atau dx dy. Cuma yang mana lebih mudah. Kadang-kadang certain soalan tu lebih mudah guna dx dy. Sebab dia bergantung pada function. Oh, tu lah reverse madam, reverse order. Itu maksud reverse order. Tukar daripada dy dx ke dx dy. Dia macam ni, kalau minggu lepas yang kita belajar guna teknik integration over rectangular region tu, dia tak payah susah pening-pening nak tahu region sebab dia punya limit semua constant tau. Dia punya region rectangular, petak, semua constant. So you boleh tukar suka hati macam tu je. Tapi dalam non-rectangular region, bentuk yang bukan petak, region kita bukan petak sekarang ni kan. Region kita macam-macam pesen kan. Kalau you tengok tadi ada curve, ada segitiga. Region yang macam ni, you kena hati-hati bila you nak tukar order of integration tu, dy dx ke dx dy. You tak boleh letak function tu keluar. Tak boleh. Faham tak maksud saya? Itu yang kita kena belajar detail reverse order ni. Understand? Faham madam, faham. So, apa? Ni kiri. X sama dengan apa ni? Ni left. Ni left. Ni right. Left. Zero lah. Garisan, lines. Ingat tak saya pesan? Dalam ni adalah lines. So, dia punya lines y sama dengan square root x. Yelah, y sama square root x. Tapi sekarang ni kita dah dx. So, x sama dengan apa? Kosong. Y square. Bukan, x sama dengan y square lah. Faham tak? Y sama dengan square root x. Y sama dengan square root x. Garisan yang sama, jadinya x sama dengan y square. Gitu. Faham? Garisan yang sama yang saya highlight hijau tu, dia jadilah y square. Macam tu. Itu teknik reverse order. Okey, lepas tu garisan sebelah kanan dia, garisan sekarang ni. Garisan, highlight. Saya highlight garisan ni. Garisan.
Nampak tak nak panah kiri ke kanan tu? Garisan. Garisan tu apa? Merujuk pada X sama dengan apa tu? 4. 4. Ya betul. X sama dengan 4. Okay. Now kita kena tahu titik. Titik. Titik untuk paksi Y. Sebab kita tak tahu ni. Kita kena tahu koordinat ni berapa kan? Macam nak tahu koordinat tu berapa? Kan. You kena gantikan apa tu? Untuk tahu koordinat tu. When X equals to 4 kan? Betul tak? Titik ni berada pada X sama dengan 4 kan? Y Y plus sama dengan square root X. So Y 4 sama dengan square root 4. Dia jadi 2 plus lah. minus 2. Kenapa ada plus minus pula, square root je? So yang ni dia 2 lah. Macam tu. Okey. Positif kan kat atas. Okay. So apa jadi limit pada Y? 02. Kosong 02. kedua lah. Pening Faham? juga. Faham. Faham Okay, jom kita tengok soalan nombor ni, exponential ni. Copy. Okay, graphlon pula. Ambil kau. Okay, sekarang ni kita ada tadi dy dx kan? Soalan kita. Ni sekarang kita ada dx dy. Dx dy, so kita ada 2 equation of x. Satu yang ni. Okay, x sama dengan ln y. Satu lagi x sama dengan 0. Okay, x sama dengan 0 ni berujuk kepada Y exists. Y exists. y exists. Ya, y exists. Y exists. So bila you tahu dx dy, pergerakan garisan tu daripada mana ke mana? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Pandai pun, kiri ke kanan, betul. Okay. Sekarang kita nak reverse order kan? So kita kena tahulah kalau x sama dengan ln y, jadinya kalau bila reverse order nanti y sama dengan apa? Lama sangat fikir tu. Macam tadi. Satu per X Tadi y sama dengan square root x, jadi x sama dengan y kuasa 2. Lepas tu kalau ni, kalau x sama dengan ln y, jadinya y sama dengan 1 per X. itu kalau kalau X plus 1. differentiate ln. Jadi Siap. exponential lah. La ilaha illallah. Hey, Allah. you all kan belajar eksponen x sama dengan eksponen ln y. Macam gitu. Jadinya x sama dengan ln x sama dengan eksponen x sama dengan X. eksponen ln y jadi y. Gitu. Betul? Betul. Dah. Kembalilah daya ingatan semula. Tadi tiba-tiba hilang daya ingatan kan? Okey, jom. Seterusnya kita nanti kan pening pula macam ni. Apa benda madam buat ni? Tiba terbalik ni. Y sama dengan eksponen x lah jadinya. Okey. So graph ln saya rasa you tak ingat. Kita buat graph exponential baru ingat kan? Y equals to eksponen x ni. So dia akan jadi graph dia positif kan? So dia macam gini lah. Macam tu. Sekejap, tak cantik. Macam ni. Gitu. Dia approaching to 0 kan? Gitu. Lepas tu kalau x equals to 0, y kalau x0, exponential 0 1 kan? So 1 lah. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? X equals to 0, y exists. Y exists. So y exists yang ni. So tengah-tengah ni. Ni y exists. Okay. Kita punya movement daripada kiri ke kanan kan? Betul tak? Kiri ke kanan. Sebab dx left to right. So you tahu betul lah. Left to right.
Kita tahu dah benda ni. Cumanya kita nak plot sekarang ni koordinat y sama dengan eksponen negatif 2 ni. Kat mana ni? Sebab limit y sama dengan 1, betul dah 1. Position eksponen negatif 2 ni kat mana? Cuba you convert guys. Y equals to eksponen negatif 2 dalam perpuluhan berapa? Tekan kalkulator, eksponen kuasa negatif 2. 0 point? 0.14. 14. Positif negatif? Positif Okay, so bila 0.14 tu dia duduk bawah daripada 1 lah kan secara logiknya. Dia duduk sini lah. 0.14. So sini adalah eksponen negatif 2. So dia adalah garisan yang ni lah. Macam gitu. Kan? Okay. Betul lah, region kita kat situ lah. Faham tak? Ni region kita. Macam tu. Okay. Tapi sekarang ni kita nak ubah daripada kiri ke kanan jadi bawah ke atas. Sebab soalan ni kan dia nak dy dx. Okay, so buat macam gini. fxy dy dx. Okay, so dy dx daripada bawah ke atas. Bottom to top. So padam yang di kanan ni, saya buat ni nak bagi you faham je sebenarnya. Dalam final exam tak payahlah you berbia buat-buat yang nak panah tu. Bawah ke atas. So bila bawah, garisan bawah, y sama dengan y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Bawah y sama dengan apa tu? Ni garisan bawah ni. Ni garisan bawah you all. Eksponen negatif 2. Pandai pun. Eksponen negatif 2. Garisan atas? 1. Ni. Tengok tu. Ni garisan atas. Garisan. Garisan. Sekejap. Apa tadi garisan tu? Eksponen x. Eksponen x lah. Tadi kan x sama dengan ln y. Kan garisan ni kan x sama dengan ln y. So y sama dengan eksponen x. So y eksponen x lah kat atas. Okay. Dah lepas tu dx. Kena carilah pula satu lagi. Titik intersection ni. Kan? Betul tak? Sebab you nak titik sekarang ni. You nak titik situ sampai sini. Sini kosong, tak ada isu lah. Ni. Ini sama dengan apa ni? Titik ni. Macam mana nak tahu? When y sama dengan negatif eksponen negatif 2 kan? Sebab dia intersect dengan eksponen negatif 2. Okay, x samalah dengan ln y. So, sama dengan ln eksponen negatif 2. Jadinya samalah dengan Negatif 2. negatif 2. Dapatlah negatif 2. So, limit untuk x sama dengan? Negatif 2, kosong. Negatif 2 ke kosong. Understand? Boleh faham guys? Boleh. Senyap ke? Tak faham ke? Boleh lah madam. Boleh lah. Madam. Okay. So, sekejap bottom. Top. But then, Okay. Madam, I want to ask, is it necessary that we convert the ln y equal to exponent? Yes, you have to convert because we want the function in terms of y, isn't it? Yes. Sebab y tak sama dengan ln x, y sama dengan exponential x. So you kena convert. Oh, okay. Thank you. Because that's why saya pesan tadi tu, bila nak rectangular region ni you kena hati-hati tau, sebab equation x sama dengan ln x sama dengan ln y, dia tak sama. Not same. Tengok tu saya punya pen pun tak keluar. Not same as y ln x. Tak sama ni. Ni lain. Dia berbeza. Okay?
So you kena convert benda tu. Alright. Okay. Seterusnya. 4.4 tak masuk lagi ni. Guys, nanti macam ni. Saya akan share nota yang saya ajar previous semester. Itu banyak sikit lah. Revision kelas masa tu, topik masa tu. Banyak sikit lah saya sempat buat. Saya takut saya tak sempat cover 4.4 ni. Nanti saya akan share nota previous semester juga untuk topik 4.3 dan 4.4 Nanti you boleh refer dua nota lah. Yang semester lepas pun banyak sikit solution saya buat. Okay. So kita go for 4.4 Double integrals in polar coordinates. Tak sempat nak buat latihan banyak sikit sebab yelah dah pukul apa dah ni. Tak apa, nanti saya akan share nota yang semester lepas. Jadi banyak saya buat masa tu jawapan. Okay, double integrals in polar coordinates. Alright guys, dia sebenarnya sama macam topik 4.1. Tapi 4.1 tu dia single integration. Formula 4.1 tu asal usul dia ada daripada double integration sebenarnya. Daripada sini sebenarnya. Ni formula asal dia. Okay. So bila sebut je polar, you kena recall balik lah. You kena ingat balik formula-formula and then graf-graf polar yang kita belajar dalam chapter 1 tu. Okay, dia ada R cos theta, kita ada Y equals to R sin theta. Lepas tu you all ada R squared sama dengan X squared tambah Y squared kan? Okay, lepas tu okay, kalau you tak nak ni, you kena ada square root lah. Okay, lepas tu tangent theta kan? Tangent theta sama dengan Y over X. Alright, so double integration. Okay, sebelum ni yang kita belajar duk pumpang-pumpang daripada tadi ni region R, kita ada fxy kan sebelum ni, fxy dA, where dA can be either dy dx ataupun dx dy. Kan kita belajar sebelum ni. Alright, tapi bila dalam polar, okay, kita punya limit, alright, mula-mula function kita akan jadi radius dan theta lah. So dah tak ada dah x dengan y. Okay. And then dA ni apa jadi dalam polar untuk double integration, dia akan jadi r dr d theta. 3 beradik. Kalau dalam rectangular dengan non-rectangular, dia 2 beradik je, sama ada dy dx ataupun dx dy. Tapi dalam polar, you kena ingat dia mesti pair 3 ni. R dr d theta. Ingat 3 beradik. Kalau double integral in polar, dia terus jadi 3 benda ni. R dr d theta. Wajib. Lepas tu, inner limit belongs to R lah. So radius 1, radius 2, and then theta 1, theta 2. Okay, so jom kita tengok exercise 4.4. Saya rasa calculation you all dah familiar sebab kita dah buat 4.1 tu kan. In terms of integration, saya rasa tak ada masalah. Sekarang ni kita nak tengok sketch region. Saya akan ajar you all sketch region dulu. Let's say kita tengok 1, 2, 3 ni lah. Copy. Question 1, 2, 3. Paste. Okay. Untuk question number 1. Number 1, kita ada, dia bergerak pula. Kita ada R sama dengan 1 kan. So equation R sama dengan 1 ni adalah circle dengan radius 1 lah kan. Betul. So you guys ada macam gini. 1. Macam tu kan. Okay, lepas tu dia kata angle daripada 0 sampai pi per 2. So theta equals to 0. Theta anti pi over 2. So you hanya perlu shade region yang ni je. First quadrant je. Okay. Faham guys? Sampai dia nak brain sekejap. Faham. Ya.
Okay, Tak okay. apa. R1 tu dia ambil daripada limit tu kan? Daripada limit. Kan saya kata, saya pesan tadi, kita cache region 100% daripada limit. Region, sebut je region, refer limit. Tengok je region, refer limit. Macam tu. Okay, R sama 1 tu daripada limit. Okay. So now untuk nombor 2 ni, kita ada 2 R. 1, R sama dengan 1 and then satu lagi R sama dengan 2. Okay. So, kita punya R sama dengan 1, of course lah jejari 1. Lepas tu dia ada satu lagi circle dengan jejari 2. Buruknya ni. Macam gitu. Okay. So, ni 2. Lepas tu dia nak pi per 2 sampai pi. Theta pi per 2 atas ni. Pi per 2. Belok kiri. So quadrant ke berapa ni? Kena highlight ni. Kena shade region. 2. 3. 2. Berapa pula Aisyah kata 3? Madam, Okay, ya saya. kenapa dalam tu tak ada region sekali? Kenapa dalam ni tak ada apa? Kan dekat Dia kat shade region sekali. kenapa dia tak ada Sebab dia kan start daripada 1. Dia tak start daripada 0. start daripada 1? 1 ni kan 1 sampai 2. Faham tak? Dia samalah konsep macam tadi tu. Yang saya cakap tadi tu. R daripada 1 sampai 2. Saya tak buat lah interval tu. Faham tak? Interval Yang dia. dalam bulat kecil tu dia start daripada kosong lah. Kalau lah. 2 maksud dia dua-dua dia kena lorek kan? 2 dalam tu. Kalau limit dia 0 sampai 2 je. 0 sampai 2 macam gini. Lah dia circle 1 je lah. Okay. 2 terus. Faham? Faham. Macam tu. Ingat tak saya pesan last week. Saya kata kalau pola ni kita baca region tu daripada pole. Ingat tak? Saya ada pesan last week daripada pole. So pole sampai ke garisan, sampai sempadan. So pole sampai sempadan, macam gitu. Kalau yang ni daripada pole sampai ke 1, lepas tu pole ni juga sampai ke sempadan dia. That's why 1 ke 2 gitu. Faham tak? Boleh terima? Boleh. Okay. So jom kita tengok soalan nombor 3 ni pula. Okay, nombor 3 ni dia nice. Dia ada R sama dengan 4 sin theta. Macam mana? Graf 4 sin theta. Ingat lagi tak? Chapter 1. Sin theta. Bentuk apa? Circle. Circle kat mana? Okay, good. Circle kat mana? Y-axis Y. upside Yes, with the Y-axis. radius. Very good. Dia dekat atas sini. Why is this? So berapa nilai ni? 4. Okay. So now, alright guys. Soalan ni dia kata theta daripada 0. So theta 0 kat sini. Theta equals to 0. And then sampai theta equals to pi over 3. So theta equals to pi over 3. 60 darjah kan? 60 darjah somewhere here lah. So kita buatlah garisan theta equals to pi over 3 tu. Theta equals to pi over 3. So you punya region yang ni guys. Macam tu. Understand? Understand or not? Sekejap madam. Yes. Saya faham. Tak apa, nanti kan saya share nota juga. Okay, jom tengok soalan nombor 11 hingga 14 ni. You all punya quiz lebih kurang macam ni lah soalan dia. Okay, first kita tengok yang ni dulu. Kita ambil yang paling mudah dulu. Okay, soalan ni dia bagi rectangular coordinates tau, X dengan Y. Tapi you kena convert jadi polar. Okay, so cara dia ialah guys. First kali, you dah tahu dah. Y bersamaan dengan square root of 9 minus X squared.
Macam tu kan. So bila you nak convert dalam polar, you kena square both side lah. Of course mula-mula. So square both sides, you will have y squared equals to 9 minus x squared gini kan. So do some rearrangement, you will get x squared plus y squared equals to 9. So ini bentuk samaan apa ni? Ini r kuasa 2 sama dengan 9. Which means that your r equals to 3. Yes, gitu. 3. Okay. So now bila kita plot graph, okay, x dengan y. Betul lah, kita tahu dah dia adalah satu bulatan dengan radius 3. Tetapi, kalau you tengok balik, kita punya paksi y sentiasa positif, isn't it? Sebab dia daripada kosong. Y Yes. daripada Atas kosong ni. bersamaan, so dia bahagian atas sahaja. And then, bila nak lorek, you kena hati-hati. You kena tengok juga koordinat x ni. Daripada, okay, dalam kes ni, koordinat x daripada negatif 3 ke 3. So, automatic memang betul lah daripada negatif 3 ke 3. So, tak ada isu lah. Maksudnya, you punya region, memang the whole region macam gini lah. Okay. Tetapi, kalau tiba-tiba kat sini, dia kosong. So, what happened? First quadrant Ambil ni. yang first quadrant saja. First kanan quadrant je, sahaja. Yes. So make sure dalam quiz 4 nanti minggu depan ni hati-hati tengok betul-betul koordinat dia tu. Kat mana daripada mana ke mana macam tu. Okay, so you dah sketch region ni. So dah tahu dah. Ni theta daripada mana ke mana ni? Theta sama dengan kosong sini. Lepas tu sampailah ke ujung ni kan. Theta sama dengan pi. Okay, so kita convert lah. Sekejap. Pen hitam. Madam, Ya, saya. macam mana nak dapat theta tu dekat pi sebab limit dia tak apa lah. Kan kalau yang sebelum ni kita tengok limit dia kan. Macam dia kan. ni. Macam ni. Kan kita dah belajar. Ingat tak saya ajar polar coordinate. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant tu. Ingat tak? Saya pesan. Saya kata dekat paksi X ni theta equals to 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Ingat tak? So you punya ni kan daripada sini sampailah ke sini. So of course lah 180 darjah lah ni. Ni dia macam tu 180 darjah. Oh. La ilaha illallah. Boleh guys? Boleh. Aduh lah terhibur saya baca you all ni. Alright. Lepas tu you tengok tengah-tengah ni. Kita nak convert sekarang ni guys. Nak convert ni. Dah tak ada dah x dengan y. So benda ni jadi apa dalam polar? X kuasa 2 tambah y kuasa 2 bersamaan dengan apa dalam polar? Length. Apa complicated sangat tu? Ini kan R saya dah macam R. tunjuk tadi. R kuasa 2 lah. R kuasa 2. Kedua ada mana ada square root sign? R. Masya Allah. Ni dia akan jadi R kuasa 2. R kuasa 2. Boleh? Okey. So tengah-tengah ni jadi R kuasa 2. Okey, settle. Lepas tu ingat tak saya pesan apa? Awal-awal tadi ni. dy dx ni tukar kepada polar dia jadi apa? RDX. theta. Dia jadi 3 beradik. Yes. Dia jadi R dr d theta, 3 beradik tu. Okey, settle. So sekarang ni you nak letak limit untuk radius R. R daripada mana ke mana ni? R daripada Negatif 3 ke 3. 3 ke negatif 3. Okey, dengar betul-betul saya explain Okey, negatif 3 ke 3 tu adalah rectangular coordinate paksi X dengan Y. Bila melibatkan polar, kita start kira daripada origin. Origin ke garisan sempadan, origin ke garisan sempadan, origin ke garisan sempadan, origin ke garisan sempadan. So by hook or by crook, kita akan start daripada kosong. Bukan negatif 3. Understand? Faham. Sampailah ke 3. Kalau tak tadi graf ni mana? Kebetulan semua start dari kosong lah pula. Okay. So
Dia mesti daripada pole. Polar tu daripada pole lah. Pole tu origin lah. Okay. Lepas tu theta daripada kosong sampai pi lah. Okay, lepas tu integrate macam biasa. Kosong sampai pi, kosong sampai 3. Make sure darab dulu lah. Jadi R kuasa 3 di R di theta. Lepas tu baru integrate jadi R kuasa 4. Macam tu. R kuasa 4 per 4. Gantikan 0,3 di theta. Macam biasa. Habiskan. Faham? Faham, madam. Okay. Saya nak buat soalan ni pula. Nombor 12 ni. Tak apa guys. Nanti saya share notas yang lepas. Notas yang lepas banyak sikit solution saya buat. Okay. Question number 12 ni. Graf kita X sama dengan negatif ni. 1 tolak Y kuasa 2. Okay. So dekat belah mana agak-agak ni? Semicircle ni. Bawah. Kiri. Kiri. Mana pula bawah? Dia paksi X kan ni? Dia paksi X kan? So sebelah kiri lah. Left Okay. Radius dia berapa circle ni? Satu lah. Betul. So ini adalah equation kita. So negatif 1, betul lah Y daripada negatif 1 sampai 1. You kena tengok balik lah kalau dia kata negatif 1 ke kosong, atas ni tiba-tiba kosong, bermaksud dia kuadran ke berapa? Madam. Okey lah, kalau negatif 1 ke 1, region kita yang ni, dah siap lah selalu ni. Ni region kita kan, semicircle ni kan? Awak faham tak? Kan X ni daripada negatif ke X sama dengan kosong. X sama dengan kosong ni kan ke garisan ni, paksi Y. Kita kan dah belajar tadi, X sama dengan kosong, paksi Y. Kuadran 4. X sama kosong, paksi Y exist. Macam tu kan? Okay, lepas tu Y dia daripada 1, negatif 1 ke 1. Tapi kalau lah misal kata saya ubah, saya letak negatif 1 ke kosong je. So dia kuadran ke berapa? Keempat. Ketiga. Keempat ke ketiga? Ketiga. Dia dekat sini je kan? Ni. Situ je. Ketiga. Boleh Sekejap, madam. Ya saya. Macam mana nak hilangkan negatif tu, negatif square root tu? Kenapa nak hilangkan? Tak payahlah hilangkan. Oh, masa awak kalau nak tukar, nak modify dia, kuasa 2 both side jugalah. Bila kuasa 2 both side, dia jadi X kuasa 2, negatif kuasa 2 jadi positif lah kan? Punca kuasa 2 jadi habis lah. 1 tolak Y squared lah jadinya. Okay. Sama je macam tadi. So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. So R kuasa 2 sama dengan 1. So R sama dengan 1. Macam tu. Okay. Madam. Dia sebelah sini. Kiri. Left. Gitu. Tadi kalau Y positif, above kan, atas. Kalau Y negatif, Y kat bawah. Macam tu. Okay, jom next question. Sekejap. Tak bagi. Baru sketch agent. Convert dulu. Theta dia berapa ni guys? Atasnya apa? Theta sama dengan? Pi per 2. Pi per 2. Bawah ni theta sama dengan? 3 per 2 pi. 3 pi per 2. 3 pi per 2. Alright, good. 3 per 2, 9. Okay, so jom kita convert siap-siap. So dia jadi double integration. Tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah. Function tengah-tengah ni. R. Sebab dia ada punca kuasa So dia jadi R. ds dy tu dia jadi? R di theta. R di theta. Bagus. Ingat 3 beradik tu. Jangan lupa. Jangan letak di R di theta saja Dia 3 benda. R di theta. Okay. Lepas tu radius? Radius. Limit untuk R. Negatif 1
1. Tengok tu dia letak juga Kosong, negatif. kosong. Kosong ke Kosong, satu? Kosong ke satu? Theta daripada pi per 2 ke 3 pi per 2 lah. Macam tu. Okay, boleh pause dia lah. Ya, ada soalan ke? Saya ada soalan. Contoh kan, kalau macam bulatan tu yang ke kanan, so kuadran dia kat 1 dengan 4 kan. So maksudnya theta kat bawah tu jadi lain lah. Kalau okay, good question. Saya pakai warna purple Untuk warna purple ni, misal kata kalau region you all kat sini kan. Okay, yang atas betul dah pi per 2, yang bawah ni jadi apa? Negatif pi per 2 Negatif pi per 2, itu je. Sebab dia belah lawan arah jam, ikut arah jam. Oh, okay. Faham? Faham. Okay. Saya padam lah Kang pening pula kepala benda ni, dia buat kiri kanan ni soalan ni. Okay, dah. Next question. Okay, ni nice soalan ni. Question number 13 ni. Copy. Paste. Ni soalan ni rare sikit. You all ada sekarang ni. Okay. Y samalah dengan square root 3x tolak x kuasa 2. Lepas tu? Macam nak cari dalam tu? Y kuasa 2. Jadilah 3x tolak x kuasa 2. Lepas tu, x kuasa 2. Tambah y kuasa 2 sama dengan 3x. R sama dengan 3x. Apa? R sama dengan 3x? 3x tu masih lagi kata rectangular coordinate. R kuasa 2. Bahagia apa benda pula? X ni apa dalam polar? Kan boleh tukar. Tukar Cos apa dah? R cos theta. Betul lah. Pandai-pandai. Ya, itu yang saya ajar pada tadi awal tu. Benda ni sepatutnya dalam kepala otak dah. At fingertips lah. You nampak je, you terus tahu. Macam tu. Saya nak level tahap macam tu. You punya expert benda ni. Okay. Lepas tu. Lepas tu macam mana ni? Kita nak lebih graf ni sekarang ni. Nak dapat equation graf tu tak jumpa lagi. Yang sin square plus apa sah complicated sangat tu? Ini R kuasa 2, ini R. Bahagi je lah. Jadi R samalah dengan 3 cos theta kan? Lepas tu graf dia apa? Sekejap. Bulat tapi ke kanan. Pandai pun. Bulat tapi ke kanan. Circle on x-axis kan? Yes. Pandai pun. Banyak step. Ya betul. Itulah maksudnya memang level-level degree dah belajar benda ni. X dengan Y. Alright. So 3 cos theta bulat ke kanan macam gini. Okay. Lepas tu dia kata X daripada 0 ke 3. Of course lah. 3 cos theta sini lah kan. Macam tu. Okay. Nak lorek ke mana ni? Adakah whole circle? Dia square root kat atas. positif saja. Ya, positif saja. So dia dekat sini. Alright, settle. Lepas tu, angle dia ni theta sama dengan 0. Lepas tu? Pi per 2. Yes. Betul, theta sama dengan pi per 2. Yes, that's correct. Pi per 2. Okay, jom kita convert benda ni. Kan simple dia tu nak convert dia. Samalah dengan dy dx sama dengan apa? RD theta. Ya, RD theta lah. RD theta. Okay, settle. Okay, radius. Limit untuk radius. 0.3. Confident je 0.3. 3.0. Okay, soalan saya. Panjang ni sama tak dengan panjang ni? Sama. Panjang garisan ni sama tak dengan panjang garisan ni?
Tak. Tak sama kan? Tak sama kan? So, apa dia punya sempadan garisan ni? Garisan sempadan kita ni merujuk kepada R sama dengan Cos theta. R sama dengan 3 cos theta tu lah. Aduh. Kenapa R tiba-tiba R sama dengan 3? Okay, so Tiga daripada cos theta kosong beda. 3 cos theta. Macam tu. Macam tadi tak ada pula contoh soalan tadi ni kan. Tak ada pula kita letak R daripada 0 sampai 4. Kita tetap letak R 0 sampai 4 sin theta. Betul tak? Betul-betul. Yang bawah tu memang kosong je madam. Ya, dia Kosong start tu dari origin. sebab dia start daripada pole. Unless kalau dia combine dua graph. Unless ingat tak kita belajar hari tu, sekejap yang last week sebelum raya tu, yang combination cardioid dengan circle lah apalah. Contoh macam gini. Unless kalau dia ada combination, barulah yang ni sebelah kiri, yang ni sebelah kanan. Okey lah, sekejap saya tengok balik nota you all. Section 4, mana section 4? Topik 4.1, 4.2. Okay, let's say soalan ni kan. Okay, kalau dalam double integration, ini jadi you punya limit tau. Okay, jadi you punya limit. So, you punya kalau dalam double integration, area samalah dengan 1/2 tu dah tak payah ada dah. Negative pi over 2 of pi over 3 sampai pi over 3. Lepas tu radius tu, limit bawah dia, limit atas dia adalah 2 tambah 2 cos theta. Limit bawah dia adalah 3. Faham tak? Dia baca yang ni dengan yang ni, jadi limit. Lepas tu R d theta lah. R d theta. Macam tu. Faham tak? Ini yang nota last week ni. Sebab dia combine dua garisan ni. Dua graf. Faham ke tak ni? Dia sebenarnya, dia boleh selesaikan guna dua-dua cara pun. Cumanya, untuk yang last week, dia limit of R tu, limit of radius tu, dia berada dalam function tau. Dia berada duduk kat tengah-tengah ni. Tapi bila dalam double integration, benda ni jadi limit. Limit untuk radius, untuk R. Ini limit atas, ini limit bawah. Faham? Dia sama je. Okay, mana dah tadi? Okay. Dia dah tak ada soalan combination. Kalau saya boleh tunjuk soalan combination. Okay, tak apa. Dah habis belum tadi ni? Example ni. Ni saya padam balik Okay, jap. Saya bagi tahulah you all Jap. Okay. Dalam chapter 1, saya cerita sikit Chapter 1 pula. Topik 4.1. 4.1, kita punya formula adalah 1A sama dengan 1/2 theta 1, theta 2, R kuasa 2 d theta. Gitu kan? Ini 4.1. Dalam 4.4, dia jadi 4.4, dia jadi A sama dengan integration theta 1, theta 2, R1, R2 d theta. Okey, saya kata tadi benda ni berasal daripada yang bawah ni. Okey, kenapa? Contoh kalau saya continue ni yang kat bawah ni theta 1 A d theta pula. Ni R d theta lah. R d theta. Okey, kalau saya continue integration yang 4.4 ni, theta 1, theta 2, saya akan dapat R kuasa 2/2, betul? R1, R2 d theta. Kan? So benda ni akan jadi 1/2 tu duduk kat luar.
theta 1, theta 2, dia adalah R kuasa 2 kan? R1, R1 E, R2, R1. Saya punya pen ni saya macam air baru dah ni. Dia dah macam problem. Dia jadi R2 kuasa 2 tolak R1 kuasa 2 D theta. Kan benda ni sama macam chapter 4.1 tadi tu. Satu per dua duduk depan. Sebab tu saya kata formula yang 4.1 tu asal usul dia daripada yang ni. Understand? Faham. Okay, last question. Kita buat volume lah pula. Tak buat lagi volume. Okay, jom. Question number 15. Okay, formula of volume V samalah dengan double integration. Kalau tadi volume F R theta R dr d theta lah. Ni formula dia. Okay. So sekarang ni F R theta ni merujuk kepada Z. Macam tu. Okay. So paraboloid ni 3D kan? Okay, saya ajar you konsep dia, asal-asal dia daripada region 3D kepada region 2D. Okay, sekarang ni kita punya topik double integration. Bila double integration, kita akan sketch region 2D. Okay, so dalam 3D, nama region dia adalah region G. Ini untuk triple integration. Kalau dalam 2D yang kita buat sekarang ni double integration ni, nama region dia adalah region R. Okay, so bila kita lukis paraboloid ni, dia jadi bentuk macam gini kan? Paraboloid. Mangkuk tom yum ke bawah, betul tak? Macam tu. So ke atas ni 8. Lepas tu dia pandangan daripada atas, sebab kita nak lukis 2D, paksi 2D kita paksi X dengan Y lah kan. So bila paksi X dengan Y, you akan ada region R kita yang ni. The whole solid ni, yang warna kuning ni adalah region G. Tapi yang saya lorek yang kat bawah ni adalah region R. Okay, sebab region R ni 2D, paksi X dengan Y. So bila kita plot graph untuk region R, dapatlah satu bulatan yang complete. A complete circle. Okay. Now, macam mana kita nak tahu apa nilai radius circle ni? Macam nak tahu? Okay, pada tapak, bila pada tapak bermaksud nilai Z sama dengan berapa? Kosong. Yes, very good. On XY plane, Z sama dengan kosong. Maksudnya pada tapak Z sama dengan kosong. So kita ada Z equals to Z sama dengan 8 tolak 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Gini kan? Okay. So kita ada when Z equals to 0, jadinya 0 lah. So sama dengan 8. Tak keluar pula. So sama dengan 8 tolak 2 R kuasa. Astaghfirullahaladzim. Tolak 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 macam ni kan. So you modify equation tu, you akan dapat 2 jadi positif X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 samalah dengan 8. So bawa jadi 4 lah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, 8 bagi 2 jadi 4 kan. So R kuasa 2 sama dengan 4. So R sama dengan 2. So kat sini 2. So kat sini 2 lah. Macam tu. Okay.
So sekarang ni kita nak cari kita punya limit of integration ni. Ni limit ni berapa. Ini adalah region R. Berdasarkan region R ni. Okay, so senang dah lah soalan ni. Sebab you just region R je. So volume samalah dengan double integration. Yang kat tengah-tengah tu apa saya kata tadi? Z kan? Z. So bila Z dia jadi ni convert kepada polar. Z sama dengan 8 tolak 2. 2 apa? R square. Yes, R very good. R squared. Sebab kan jadi polar coordinate dah. So jadilah 8 tolak 2 R kuasa 2. Jangan lupa R di theta 3 beradik tu. Okey, limit untuk radius berdasarkan graf kita ni. 0.2. 0.2. Okey, theta 0 sampai 2 pi lah, tak ada isu. Okay, so you can proceed. Dapatlah jawapan akhir macam ni. Dapatlah something else lah. Understand? Boleh faham guys? Alright. So I think that's all for today. Thank you very much for your attention. We can dismiss the class. Ya saya. Nanti madam ada bagi extra note yang untuk 98 kan? Video dia sekali boleh? Video dia sekali? Boleh. Kalau you tengok saya punya channel tu, saya punya channel YouTube tu, dia banyak tau. Semua saya tak remove pun nonton video-video semester lepas. You boleh refer je sebenarnya. Okay. Tapi tak apa, nanti saya akan bagi link sekali. Okay, thank you so much. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you. Welcome.